kepada semua sahabat-sahabat, saudara-saudari, abang-abang, akak-akak, adik kan. Saya ni YM Lim. Malam ni kita jumpa dalam live lagi. Jadi malam ini saya mula dengan malam sebab petang sekarang selalu hujan. Jadi malam ni kita sembang jugalah berkenaan dengan dua jenis baja. Dua jenis baja organik keluaran daripada Perkhidmatan Agropintar. Jadi di sebelah tangan kiri saya jadi baja organik FRAS, Black Soldier Fly ataupun BSF. Black Soldier Fly bermakna kalau dalam bahasa Malaysia lalat askar hitam. Jadi baja ini jadi boleh katakan adalah satu baja organik tuling 100% semula jadi. Baru setahun lebih lah kita dalam pasaran. Jadi baja ini sebenar dia daripada kita proses melalui teknologi moden. Dan dia juga merupakan satu baja inovasi baru. Jadi pada sahabat-sahabat kan, pernah tak tengok ataupun pernah tak jumpa lalat askar hitam, Black Soldier Fly? Jadi Black Soldier Fly, jadi kita di sini dalam bungkusan ni kita boleh nampak lalat. Jadi kita boleh nampak ini bentuk dia. Dia saiz lebih besar 2 kali ganda pada lalat biasalah yang kita jumpa hari-hari. Jadi keunikan ataupun special Black Soldier Fly, dia hayat dia hanya 7 hari. 7 hari. Dia hanya 7 hari. Dan Black Soldier Fly yang berbeza dengan lalat yang kita jumpa di keliling kan. Jadi Black Soldier Fly ni memang dia tak ada mulut. Jadi kalau bermulut maknanya dia tak makan, tak minum. Jadi dia tak akan sentuh makanan. Jadi itu special dia. Jadi mengapa kalau katakan macam mana dia nak hidup? Jadi sebenarnya ni dalam 7 hari ini lalat askar hitam ni hanya untuk berkawan, untuk bertelur je. Jadi lepas 7 hari memang dia akan orang katakanlah meninggal lah ataupun dah mati. Jadi kami menggunakan cara teknologi moden akan proses telur-telur dia dijadikan lawa. Jadi lawa itu, masa lawa itu dia akan makan dalam satu hari 24 jam, setiap minit, setiap saat yang makan saja. Jadi apa makanan dia? Jadi ini pun satu boleh katakan unikan lawa daripada lalat askar hitam ni. Makanan dia hanya kepada buah-buahan, sayur-sayuran, ampas soya, ampas kacang, ampas beras sahaja. Boleh katakan lalat askar hitam ni dia dalam golongan vegetarian. Jadi vegetarian. Jadi peringkat lawa kita akan simpan bagi makan saja selama dalam 40 hari. Jadi 40 hari kita akan proses, akan dikeringkan untuk jadi makanan ternakan seperti burung, kura-kura, ikan awana dan sebagainya lah. Jadi kalau katakan lalat ini kita biar lebih pada 45 hari, 5 hari dia akan tukar jadi hitam. Lepas itu dia akan terus dijadikan lalat. Jadi masa lalat itu dia akan hidup dalam 7 hari untuk bertelur. Jadi punya pusingan dia macam tu je. Jadi apa yang kita buat proses berkenaan dengan baja ni, jadi kita gunakan sisa-sisa dia, apapun kulit-kulit dia, jadi ataupun bangkai-bangkai dia lalat ni. Lepas itu kita proses menggunakan teknologi moden untuk jadikan FRAS ni. Jadi dipanggil sebagai baja organik FRAS lalat askar hitam. Jadi kita boleh nampak di sini ada
dia dapat pesan saya yang dah ada bungkus. Jadi dalam beg besar sebesar macam ni kan, kira nampak kan, tapi berat dia hanya 500 gram saja. Sebab apa? Baja Fras ini dia memang apa itu tuling, tak dicampur dengan tinja haiwan ataupun pasir ataupun tanah. Memang 100% Fras saja, baja saja. Jadi kita boleh nampak dia ringan. Jadi inilah bentuk baja. Boleh nampak bentuk-bentuk baja. Kita boleh nampak dia harus saja. Boleh nampak. Jadi kita boleh tengok kalau saya buang, dia pun memang harus saja. Jadi boleh nampak dia harus kering. Lepas tu dalam baja ni kita boleh tengoklah dia punya, boleh kata kulit-kulit lawa, ataupun dia punya lalat punya body, semua kita ada dalam itu. Dia punya proses. Jadi masa kita proses, memang kita melalui makma, ujian, kaji. Lepas itu keluar result, memang kita dah boleh katakan capai 100% pada dia punya syarat. Lepas itu kita baru keluar dalam pasaran. Jadi baja ini 100% semula jadi, tak ada kimia. Jadi baja ini sebenar boleh dikatakan baja yang bersih dan suci. Sebab apa? Kita tak ada sentuh, tak ada campur sebaran tinja haiwan. Jadi tinja haiwan seperti kalau katakan tinja daripada tinja haiwan ayam ataupun lembu dan kambing dan sebagainya. Jadi dia tak ada. Memang 100% pure daripada lalat askar hitam. Jadi memang dia bersih dan suci kan. Baja ini jadi boleh digunakan sama ada di ladang, di keliling rumah, di pasu-pasu, ataupun tanaman yang indoor. Kita tanam di rumah. Sebab apa? Tak ada kimia, tak ada tinja. Dia bersih dan suci. Dan satu lagi keunikan baja ini, jadi selain pada kesuburan dia ada unsur kitin. Jadi unsur kitin bermakna dia boleh halau binatang dia seperti ular, siput, biawak, semut, dan lain-lain lagi. Jadi memang sebab kitin ni, kita macam kita manusia, kita tak berbau. Jadi dia akan keluarkan satu, memang kita tak berbau langsung. Jadi binatang-binatang tersebut dia tak suka dengan bau kitin tu. Jadi dia akan lari pada kawasan-kawasan yang mana kita tabur dengan baja Fras ini. Jadi sepertilah kalau katakan di halaman rumah saya, daripada bunga-bunga, bonsai, kami buah-buahan, sayur-sayuran ulam kan. Jadi di keliling, sama ada di tanah ataupun di pasu, keliling pasu, memang kita nak cari seekor semut pun susah. Jadi sebabnya satu keunikan. Jadi yang kelebihan. Jadi tidak selamat kalau katakan kat rumah kita ada pula kita punya si bulu kan, kucing kesayangan kan, jadi anak apa-apa kan, jadi tak ada jadi punca ataupun kucing-kucing kita tersentuh termakan daun-daun sayur ataupun tanaman kita kan, jadi pun tak jadi masalah. Ataupun mungkin kita, anak-anak kita, cucu kita kan terpetik apa-apa buah ataupun sayur-sayuran, jadi kita lepas itu memang pun tak ada unsur keracunan. Jadi itu yang satu kelebihan. Jadi selain daripada situ, di sebelah kanan ni, kita malam ni saya akan ceritakan dua produk. Yang ni pun satu produk, baja Foria Organic News Reboot. Jadi baja, dua-dua jenis baja ini memang baja tempatan. Jadi kita proses tempatan. Jadi memang produk tempatan, tak seperti kalau katakan biasa kita di pasaran. Walaupun katakan baja organik, dia memang dia campur dengan tinja haiwan, berbau. Yang ni tak ada. Lepas itu yang baja Foria ni lagi boleh katakan pun satu baja yang terkini. Yang terkini
dalam pasaran. Sebab apa? Kita melalui makmah, lepas itu kita pun proses secara 100% organik. Jadi baja ini selain pada kita organik kan, dia ada campur dengan boleh katakan amonia daripada ekstrak daripada lalat askar hitam lawa, lepas itu campur dengan baja emas organik daripada Australia. Jadi ini dalam botol ini dia dalam 500 ml. Jadi kita tak payah pancur, tak payah goncang. Jadi kita ambil terus kita spray saja. Jadi pun kotor tak tangan, tak 100% organik. Jadi tak ada katakan membahayakan untuk diri sendiri kita, cucu anak kita punya kesayangan, kita punya ternakan kita memang tak membahaya. Jadi baja ini baru dalam Agrofresh Perak kan. Jadi baru pun kita dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak di Sungai Siput. Jadi kita nampak kan pelancaran produk masa itu di Agrofresh Perak oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani bin Mohamad Menteri Besar Perak Radu Ridwan pada 29 hingga 1 Oktober September hingga 1 Oktober 2023 di Sungai Siput. Jadi kita boleh di sini boleh nampak kan baja Foria Organic News Reboot daripada Perkhidmatan Agropintar Sdn Bhd. Jadi ini local produk. Jadi 100% diproses dan kita dalam proses kan memang kita melalui makmah, ujian, lab kan, bukan katakan setakat di bawah Perkhidmatan Agropintar, kita hantar kepada universiti seperti UPM, UKM, UTA, USM untuk buat kajian. Jadi daripada situ kita cantumkan semua result itu. Jadi lepas itu capai matlamat, lepas itu kita baru keluarkan proses. Jadi bukan katakan kita baja ini kita mungkin katakan kita import beli kat luar, lepas itu bancur-bancur, lepas itu isi dalam botol, tak ada. Jadi kita produk maknanya kita keluaran sendiri, bukan katakan OEM, lepas itu hanya datang isi botol lepas itu jual. Jadi setiap botol dalam baja ni kita memang kita ujian daripada makmah. Jadi capai 100% syarat dia, kita baru keluar kepada pasaran. Dan baja ini dua-dua jenis ini memang kita free daripada tinja haiwan. Jadi itu pun boleh katakan baja Folia, baja organik Fras ini kan yang mempunyai 100% organik semula jadi. Jadi baja Folia ni berair ni dia bukan baja AB. Jadi kalau baja AB dia tak ada color, dia macam air putih saja kan, air biasa. Jadi ini tengok dia color coklat. Jadi memang ada unsur-unsur kesuburan. Jadi itu yang boleh katakan organik. Kalau katakan macam air biasa itu jenis seperti di sini dalam botol ini boleh nampak, kalau jenis ini itu dah baja AB. Jadi AB walaupun yang dikatakan organik, sebenar kimia. Jadi kimia. Dan untuk sahabat-sahabat, jadi kita macam sayur, buah, ataupun ulam kita makan hari-hari. Jadi kita basuh, masak ataupun mentah, kita terus masuk pada mulut, kita makan, masuk ke perut. Jadi kita tak tahu. Jadi kita pun tak tahu saya itu di masa tanam gunakan baja apa, siram dengan air apa. Jadi mungkin air daripada longkang kotor ada apa-apa kan, tak ada kan. Jadi di sini jadi bagi macam pihak Agropintar juga kita menggalakkan kita walaupun katakan kita duduk
sama ada di pekan ataupun di kampung ataupun di taman-taman. Ya, kalau katakan ada banyak tanah kosong, mana kita boleh pucuk di keliling kawasan rumah. Kalau mana yang tak rumah teres, yang tak mempunyai tanah, kita boleh tanam dalam pasu-pasu. Jadi pasu-pasu sama ada pasu siramik, pasu plastik, pasu getah ataupun tong minyak. Dah habis minyak masak, kita untuk kita semula. Jadi kita pun masukkan tanah saja. Jadi tanah ni juga saya kalau boleh kan kita beli tanah seperti keluaran pada tanah bintang, kita pun tanah organik. Jadi tanah organik, lepas itu sambil-sambil kat rumah kan, jadi kita tanam. Lepas itu kita boleh taburkan baja organik yang 100%. Sebelum jadi seperti disebut ni, seperti ni 100%. Kita boleh sembuh sebab apa, garanti jamin untuk bersih dan suci. Dan juga seperti kita tabur dengan baja fras yang suci dan bersih ni. Jadi sayur-sayur, lepas itu apa yang kita tanam, kita nampak, kita rasa, kita tengok kan. Jadi makna semasa kita makan, kita pun yakin. Jadi yakin untuk kesihatan. Sebab apa kita konsep, sebab apa saya memang menggalakkan macam katakan kalau siang, jadi kita dalam live kan, jadi kita pun contohlah sahabat-sahabat ikuti live Perhimpunan Agropintar dalam Shopee Live ni. Jadi kita sama-sama kita tukar pendapat, tengok kelima kan. Jadi kita tak membazirkan kawasan. Jadi sambil kita rehat, sambil kita aktiviti, maknanya sihat untuk diri sendiri, pemikiran kan. Lepas kita boleh menikmati ya produk-produk ataupun sayur-sayur, buah-buah, sayur-sayur yang ditanam dengan tangan sendiri. Lepas itu kita dalam keyakinan apa jenis baja, apa jenis air kita siram. Jadi yang tu memang 100% bersih. Jadi bersih makna kita makan yang sayur, buah, ulam yang bersih, suci kita makan, makna kita secara langsung kita akan selamat dan sehat. Jadi kebersihan. Ada soalan, baja sembuh itu waktu pagi spray okey ke? Okey, jadi baja sembuh ni biasa kita galakkan kita sembuh di waktu subuh, awal pagi ataupun lewat petang. Sebab apa? Jadi dia seperti vitamin. Jadi kita sembuh dalam daun ni, makna kalau katakan kita sembuh siang di bawah matahari, dia cepat kering. Jadi makna dia tak dapat serat masuk kepada daun-daun sampai ke akar dia. Jadi biasa kita galakkan kita sembuh awal pagi ataupun subuh ataupun lewat petang, masa kita balik ataupun malam-malam kita sembuh. Dan sebab apa? Kita bukan sembuh hari-hari. Kita sembuh 3 hari sekali ataupun seminggu 2 kali. Dah cukup. Jadi kita di sini kan kita boleh nampak. Nanti saya akan demo, tunjukkan dalam pasu saya tak nyanyi sebab kita malam kan saya tanam bunga-bunga kan. Hari ini saya showkan tanaman bunga-bunga lah. Jadi esok di lusa kita kongsikan dengan ulam lagi lah. Jadi berperingkat-peringkat. Di sini saya sebab apa, bagi sahabat-sahabat yang baru join dengan kita kan, nanti saya akan cerita balik lagi lah dua jenis apa baja ni. Jadi di sini kita dalam meja kita nampak ada pokok yang tanam dalam air saja, air bersih saja. Jadi tengok dia pun hidup segar, hijau kan. Jadi ada kaktus, tengok masa beli memang kecil, lepas tu kita tak sampai seminggu tengok dia dah naikkan pucuk lagi. Kita boleh nampak. Jadi mengapa dia cepat, nanti saya akan demo cara kita macam mana kita nak jaga. Sebab apa? Macam mana kita nak jaga, macam mana kita nak sayang dia, macam mana kita nak bela dia. Jadi pagi-pagi petang-petang macam sekarang
lewat pertengahan kita free, makna kita sembang dengan tanaman kita lah. Jadi halau dengan dia. Di sini saya bawa tengok. Di sini Ada sahabat tanya sembur dekat daun atau batang pokok. jadi kalau untuk Korea ni kita boleh sembur daripada daun, batang sampai akar. Jadi ini saya tanam dalam cecair kan, air kan, dengan batu saja. Makna saya tunjuklah di sinilah sambil saya tunjuk. Jadi masa saya sembur, saya akan sembur daun saja. Daun saja, lepas tu sampai akar, lepas tu sampai akar dia masuk ke lepas tu di sini kita tembak lebih sikit sebab kepada air. Jadi air tu akar dia memang dia tersentuh dengan air jernih ni kan, makna dia akan serap masuk. Lepas tu daripada daun dia akan turun bawah. Jadi dia akan jadi tengok kehijauan ni. Jadi kita nampak dia punya karisan dia akan timbul. Jadi ini lepas tu saya pun spray 3 hari sekali. Jadi tak ada bubur baja apa-apa. Air biasa je, air pipe je. Jadi kita hanya spray. Jadi ini saya yang kita tanam dalam botol ni. Tengok botol ni botol plastik lah sebab takut jatuh nanti pecah kan, dengan batu dengan air pipe je. Air pipe lepas tu tengok dia di sini boleh nampak di sini akar dia kan, dia akar dia kat bawah, mana dia serap. Di sini ada baja foliar ni lah, kita tembak dia turun ke bawah, lepas tu dia serap. Lepas tu batang-batang dia akan basah. Sebab apa? Masa kita sembur di sini di batu-batu ni, jadi dia akan titik masuk dalam air tu. Lepas tu ini tengok sini basah, kita sembur. Jadi baja foliar ni dia akan serap melalui batang, daun, yang mana yang dah titik masuk dia akan ikut akar. Jadi tengok kan daun ni, pokok ni kan sejak kecil yang kita tanam sampai hari ni, tengok tak ada yang katakan ada kulat-kulat, semua tak ada. Belakang dia tengok bersih aja. Bersih je. Dia boleh nampak sihat. Sebab apa? Yang seperti tadi saya katakan, dia mempunyai unsur kitin. Kitin makna dia boleh halau binatang-binatang, kulat-kulat. Seperti kalau katakan yang sayur-sayuran kan, mungkin esok saya nak kongsi tentang kita ciri padi. Jadi ciri padi paling biasa kan, daun dia akan keriting, lepas itu belakang dia akan putih-putih, kulat-kulat itu kan. Itu semua daripada kebanyakan daripada diakibatkan oleh baja kimia ataupun tinja organik haiwan. Jadi akan membawa kuman-kuman itu. Jadi di sini di sini saya boleh tunjuk. Ada sahabat komen, sudah beli baja sembur itu segar daun-daun pokok saya membiak dengan jayanya. Baja sembur dari mana? Kita, pelanggan kita yang sudah beli. Jadi terima kasih lah. Jadi kita boleh nampak kan kesuburan baja apa kelebihan lah, apa keunikan baja ni. Memang sebab apa banyak. Jadi sebenarnya saya baru balik pada Eropah Timur, East Europe. Saya selama 5 minggu. Jadi masa saya pergi, saya memang bawa 2 jenis baja ni. Lepas itu dengan nanti bila-bila kita jumpa lagi, saya akan kongsikan suplemen kucing tempatan. Jadi di situ saya bawa 2 jenis ni. Lepas itu juga sebab apa, masa sekarang di Romania musim kering, musim panas. Jadi memang panas. Lepas itu banyak dia tanam bunga-bunga, bonsai-bonsai dalam rumah. Jadi memang saya spray. Minggu pertama spray, minggu kedua datang jumpa balik sahabat ke rumah kan, buat kunjungan kan. Jadi anak pokok ni dah keluar. Lepas itu memang tebal-tebal. Jadi ini memang lepas itu pun dah sahabat-sahabat yang di Romania pun dah minta cara macam mana dia boleh beli daripada kami. Jadi kita memang kita di sini kita memang mengesahkan baja ini sesuai untuk negara yang 4 musim. Jadi memang jadi kita pun dalam bulan Disember kita akan buat pelancaran demo di Dubai. Jadi ini kita bukan setakat barang produk Malaysia. Jadi kita bukan setakat kita jual dalam Malaysia,
kita akan jual dalam pasaran antarabangsa. Sebab apa? Biasa yang kita jumpa mungkin di pasaran kan, jadi baja organik banyak daripada tu semua OEM. Jadi dia dah masuk ataupun import, beli kat luar dengan tong besar, lepas tu isi dalam botol dia. Jadi yang Agropinta berbeza. Jadi kilang Agropinta located ataupun di tempat di sungai di Perak saja. Jadi kita keluaran memang keluaran tempatan. Jadi di sini, jadi saya akan Oh, ada sahabat tanya tak perlu pakai cuka kayu ke kalau sudah sembuh baja ini? Jadi memang kita pun tak perlu orang katakan tak payah buang duit. Sebab apa? Di baja ini dia mempunyai seperti yang tadi saya katakan, apa itu, kitin, apa itu amoni, semua ada. Jadi itu pun dah cukup. Jadi dah cukup. Sebab apa? Dia secara surah jadi. Jadi kita tak perlu. Jadi kalau katakan sebab biasa kita menggalakkan masa kita sama ada kita tanam dalam pasu ataupun di tanah, kita berkombinasi kedua jenis baja ni. Jadi fras kita tabur atas permukaan tanaman kita. Lepas itu yang Nutriboost ni kita spray, kita sembuh daun, batang sehingga akar dia lah, ataupun di permukaan tanah. Jadi baja ni kita pun tabur dalam seminggu sekali. Jadi Nutrifras ni kita spray 2 kali seminggu. Jadi memang boleh katakan sebab harga dia pun berbaloi. Berbaloi, jadi jimat. Jadi kita sebab apa? Kita punya barangan tempatan. Jadi kita memang kita nak bagi manfaat kepada semua sahabat-sahabat, saudara mara kan. Jadi boleh kita kongsi kebahagiaan. Jadi kita tanaman-tanaman kita semua jadi mana kita dah kongsi, seperti macam katakanlah kita kongsi rezeki. Jadi itu mungkin katakan kita lepas itu kita sihat, makan makanan yang sihat, yang bersih. Sebab apa? Dua jenis produk ini memang kita bebas daripada tinja haiwan. Jadi bagaimana bebas daripada tinja haiwan? Jadi lalat askar ini dia pun sebagai lalat lawa, dia makan makanan vegetarian. Jadi makna kita dua produk ini memang bersih dan suci. Jadi di sini kita boleh nampak. Ada sahabat tanya boleh campur English dan Mandarin together tak? Oh, boleh. Okey, jadi nak campur. Jadi saya takut sebab apa? Saya gunakan bahasa Malaysia sebab apa? Mungkin kita rakyat Malaysia semua boleh faham. Jadi kadang-kadang saya cerita tentang bahasa Mandarin yang sahabat-sahabat yang Melayu, India mungkin tak erti kan. Jadi tak apa, saya boleh campur-campur. Jadi tak ada masalah. Jadi saya tukar channel kepada Mandarin. Mandarin lah. Jadi 各位同胞，现在我们这个Agropinta kan 就是有生产2样肥料，这个是100%有机，我们是用这个黑水门这就是如果是在英文叫做 black soldier fly jadi所以这2种产品是100% organic 所以也有化学成分所以我们只是所以你看一包这么大包只是500 gram 所以我们在包装里面我们已经放好了这个汤匙所以如果在我们的花盆里面，我们只是1个星期，只是放2汤匙到3汤匙，然后我们就会喷这个肥料在叶子上跟花，所以肯定的，我们的就是我们的种子将会生长到非常茂盛，然后尤其我们是用在我们的蔬菜100%有机，然后安全我们使用，所以使我们更加健康jadi sekarang saya
tukar channel kepada bahasa Malaysia. Jadi seperti yang tadi saya dalam bahasa Mandarin kepada sahabat-sahabat yang mungkin tak faham dalam bahasa Mandarin, jadi saya ceritakan ni produk memang 100% organik dan sesuai untuk semua jenis tanaman dan bersih, suci dan memang bawa kebaikan kesihatan untuk kita masa kita makan. Jadi produk ini seperti sebab apa kita showkan kepada sahabat-sahabat, sebab apa kita semua kita nak hidup dengan sehat. Sehat, lepas itu dengan makan makanan yang bersih dan berzat, lepas itu katakan tanpa kimia. Sebab apa kadang-kadang kita kat luar, jadi apa yang kita makan, lepas itu sayur-sayuran yang goreng itu kan, pun mungkin katakan kita berkedai mungkin tanpa cuci dengan elok, lepas itu dah goreng. Jadi mungkin sayur-sayuran itu dah disembuh dengan racun serangga, lepas itu itu pun masuk pada perut kita. Jadi sebab apa mungkin dia tak akan berkesan terjadi apa-apa dalam masa yang cepat kan, yang tersingkat kan. Jadi mungkin untuk long term dia akan terjadi. Jadi di sini saya bawa hari ini, di sini saya dah bawa 3 pasu lah. Jadi ini memang ni pasu ini kita boleh nampak. Ini biasalah, ini bunga keladi. Lepas itu sekarang banyak kita dah pergi kepada bromeliad. Bromeliad kan. Jadi ini. Jadi bromeliad ini saya bawa balik daripada Perlis. Ini tahun lepas masa hari Peladang di Kangah, di Perlis. Masa saya beli itu kecil saja. Sekarang tengok dalam masa 1 tahun, saya tengok dia jadi subur, sehat seperti. Tengok hijau kehijauan. Tengok tak ada dekat pucuk-pucuk, tak ada nampak ada kering. Dia hijau. Sebenarnya dia dah ada 2 anak. Lepas tu 2 anak memang saya dah keluarkan, tanam di pasoleh. Jadi tengok ini baru saya bawa, masa saya bawa balik kan, dia besar. Seperti saya ingat tak sampai 5 inci. Kurang 5 inci. Lepas tinggi dia, lepas tu tengok sekarang dia dah jadi macam tu. Jadi lepas tu ya, bunga ini saya tanam boleh katakan dah 3 tahun. Dia kekal macam dia kekal, side dia macam ni. Lepas tu tengok bunga dia. Jadi penuh dengan bunga. Jadi tengok dia punya bunga pun boleh nampak kilat-kilat. Nampak tak kilat-kilat? Jadi tengok daun-daun dia, tengok kehijauan. Boleh nampak dia berkilat. Jadi nanti saya akan demo cara macam mana saya gunakan baja organik perkhidmatan Agropinta, baja Fras dengan baja Folia. Di sini tengok, dia di sini boleh nampak ni apa, bunga keladi kan. Jadi tengok dia punya daun. Lepas itu tengok hijau, dia hijau. Boleh nampak dia, kita boleh nampak dia punya kesegaran. Lepas itu daun dia pun tebal. Dia tengok tebal. Jadi boleh nampak tengok. Jadi yang mana-mana ada merah, tengok sini, tengok dia dah keluar, ada tanda sikit merah-merah. Dia pun dah keluar. Hijau, merah, hijau muda, hijau tua semua ada. Jadi boleh nampak tengok. Tanda di tengah-tengah dia dah merah. Lepas itu tengok batang dia pun sihat. Goyang dia, tengok dia tegak je, dia berdiri tegak. Tengok. Ini sebab apa? Ketiga-tiga pasu ini saya tak pernah gunakan baja kimia, baja biji. Jadi hanya bergantung pada Fras, pada Fras dengan Nutribut saja. Dua jenis, dua jenis baja ini aja. Jadi lepas itu daripada 2 jenis baja, dia akan menjadi seperti kita tunjuk pada sahabat-sahabat lah. Sahabat ni tengok, kita boleh nampak dia punya sehat dengan kesuburan dia. Jadi cara macam mana kita dah guna, okey. Jadi kita katakan kita tunjuk di
dalam apa tu, daun geradi ni. Jadi sebenarnya ni pun dah seminggu saya tak bubur baja lagi, seminggu lebih. Jadi boleh katakan bukan seminggu lah. Masa saya pergi ke Romania dah hampir 5 minggu. Jadi 4 bulan. Jadi masa saya pergi saya tabur. Jadi hari ini saya baru tabur balik. Walaupun dah tinggal sebulan saya tak tabur, sebab apa, dah sedia ada kan. Saya sebelum pergi saya kerap kali sikit saya tabur. Jadi boleh nampak dia masih ada kesan baja lagi. Jadi sebab apa, baja ini dia boleh simpan air. Walaupun saya keluar, lepas itu ke situ, lepas itu memang ada jiran saya tolong saya siram sekali dua saja. Jadi lepas itu tunggu sampai saya balik, saya baru mula siram balik. Jadi di sini saya akan tunjuk cara macam mana kita tabur. Okey, jadi kita biasa kat bawah ni kita akan gunakan baja lah, baja flash ini. Jadi dalam baja ini, dalam beg ini kita dah sediakan sudu. Jadi besar parcel ini saya hanya tabur 2 sudu sahaja, dah cukup. 2 sudu dalam seminggu, 2 minggu sekali saya tabur. Jadi saya tabur cara macam ni. Okey, saya gunakan macam tu. Jadi baja ni jadi kita tabur keliling. Dia tabur keliling aja. Tabur keliling. Tabur keliling. Okey, 2 sudu, lepas tu tabur. Jadi kita kena dengan dahan dia, lepas tu daun dia, batang dia tak ada masalah. Sebab apa? Dia tak ada kimia, dia organik. Dia tak ada masin, semua tak ada. Jadi lepas itu kita boleh siram. Jadi kita boleh siram. Masa kita siram, kita boleh siram daun pun tak apa, sebelum kita spray Foria. Sebab apa, kalau kita lepas spray baru siram, makna kita dah bercuci. Jadi rugi. Jadi kita biasa di sini kan saya beritahu kan. Jadi kita lepas kita tabur, kita boleh siram. Siram atas, siram sikit air kan. Jadi jangan basah sangat. Sebab apa? Dia boleh simpan air. Jadi tak payah basah. Selepas itu kita spray dengan baja Foria organik distribute. Jadi spray dia seperti yang tadi saya spray dalam apa itu pokok dan yang saya tanam dalam air saja. Jadi dia sebenarnya kan baja Foria ni bukan setakat kita guna dalam tanaman, dalam tanah ataupun dalam sabut kelapa sawit kan. Jadi dalam air bersih, air pad pun boleh. Jadi dari situ kita spray. Kita hanya spray macam tu aja. Lepas itu spray daun. Lepas itu boleh sampai batang dia kat bawah. Jadi macam tu dah cukup. Jadi kita biar dia kering sendiri. Sebab apa, kalau katakan lewat petang, macam malam macam ni ataupun awal subuh, kita spray, lepas tu dia ambil masa untuk kering. Jadi masa itu sepanjang dalam perjalanan tempoh untuk dia nak keringkan, jadi makna dia serap lah vitamin, khasiat-khasiat itu semua dalam daun ni. Jadi masa matahari dah keluar, jadi semua dah boleh hampir dah kering dah, makna dia dah serap semua. Jadi itu cara yang sesuai lah. Jadi sama juga. Sebab ini pun dah hampir sebulan saya tak tabur baja. Jadi di sini yang ni pun sama. Sama. Jadi kita pun guna. Jadi sebab ini dia pokok ni dia besar sikit. Makna saya tabur 3 sudu. Jadi di sini kita boleh nampak kesan-kesan lagi. Tengok kesan-kesan baja. Baja ini tak apa, kita gunakan tangan pun tak apa. Tengok dia baja-baja masih ada lagi. Sebab apa? Dia organik. Tak ada kimia.
Di sini tengok dia masih ada lagi. Boleh nampak tengok. Baja masih ada lagi. Jadi sini kita sama. Kita tabur. Yang ni saya tabur 3 sudu. Satu sudu sini. Satu sudu kat sini. Lepas tu satu lagi sudu sebelah sini. Lepas tengok. Lepas itu kita boleh siram. Sebab apa? Yang ni kalau katakan tidak siram, sebab dia daun tutup kan. Jadi kita boleh siram. Siram gunakan mungkin katakan beras apa tu kan, kita siram. Jadi kita tak perlu basah sangat. Kita siram sampai pembukaan basah dah okey. Lepas tu dia pelan-pelan dia akan baja itu akan serap. Lepas tu akar tu dia akan terima baja-baja itu. Lepas itu sampai itu kita boleh sinar kan, sebab ni bunga ni kelebihan. Kita siram, air tu dia akan tertakung di sini. Boleh nampak tak? Daily tu tak ada masalah. Sebab apa? Walaupun sebulan lebih kita tak siram, dia boleh katakan dia masih tegak hijau. Sebab apa? Dia simpan air tu. Daripada situ dia pelan-pelan dia akan serap untuk sebab apa? Daripada daun ni dia pun boleh serap dia punya air tu, dia boleh minum. Sebab apa? Kalau katakan kita gunakan Foria ni seperti ni apa keladi ataupun dadang kan, kita spray dalam daun, dalam bunga, dia pun seperti macam bobol ni kan, dia boleh serap. Jadi di sini yang ni pun sama, kita spray macam tu aja. Keriting, kita spray keriting. Jadi kita spray. Jadi kalau katakan bawah tak kena pun tak apa kan. Jadi dia macam tu. Kita supaya katakan nak tarik atas pun tak perlu. Kalau katakan nak tarik atas pun boleh. Jadi ini kita boleh spray di batang dia. Kat sini. Kita spray macam tu. Jadi kita spray. Dia akan hisap lah. Dia akan serap masuk. Dah okey. Jadi baja saya tabur. Lepas itu hari ini hari Khamis, malam Jumaat kan. Jadi minggu depan mungkin hari Jumaat ataupun kalau tidak boleh sampai Sabtu Ahad masa minggu kita baru tabur. Jadi hari ini saya tabur 3 sudu, mungkin minggu depan saya tabur 2 sudu sudah. Lepas itu yang ni hari ini hari boleh katakan kita kira hari Jumaat lah. Makna Jumaat, lepas itu Sabtu Ahad, sama ada Ahad ataupun Isnin kita spray. 3 hari 4 hari kita spray sekali. Jadi memang dia akan menjadi seperti ini. Jadi sama juga dengan pasu ini. Jadi pasu ini kita boleh nampak di sini. Dia semua dah ini tengok, ini masih ada kesan-kesan lagi baja. Jadi ni baja dah hampir sebulan lah saya tabur. Jadi masih dia ada lagi. Jadi memang kita tak bubur baja lain. Jadi tengok batang dia pun dah keras besar kan. Jadi ini pun dah hampir 2-3 tahun saya tanam, tapi dia tetap dia slim lagi, kecil macam budak lagi. Sebab apa? Walaupun dah berumur tapi masih seperti budak. Jadi sebab dia kesegaran dia. Jadi ini pun sama. Di sini kita kat bawah kita tabur. Kita tabur kat sini. Tabur. Jadi 2 hingga 3 sudu. Tabur keriting. Tabur keriting 1 sudu. 2 sudu. 3 sudu sebelah sini. Okey, sebelah sini 3 sudu. Okey, ini. Okey, lepas itu kalau katakan kita siram, kita siram air dulu. Lepas itu kita baru spray. Spray dengan ni serubut ni lah. Jadi sama juga kita spray macam tu aja. Kita spray. Lepas itu sampai ke bawah sini kita pun boleh spray kat bawah ni. Sebab apa? Kalau kita spray sini dia cepat, dia banyak pucuk ni keluarkan tunas-tunas, lepas itu bunga-bunga. Jadi tengok bunga-bunga ni mula keluar. Jadi kita spray ni aja. Macam tu. Ke sini. Dah okey, dah cukup. Jadi sampai tengok bunga kecil pun keluar. Di sini tengok.
Tengok kat bawah dia pun keluarkan bunga. Jadi ini unik lah, keunikan, kehebatan baja perkhidmatan baja organik, perkhidmatan Agropinta. Jadi kita boleh nampak kan. Jadi di sini jadi kita boleh nampak baja yang kita guna bukan setakat di tanah, di kawasan tanah ditanam. Jadi kita tanam di pasu, lepas itu sama ada kat luar, kat keliling halaman rumah ataupun dalam rumah. Jadi biasa ni saya letak simpan dalam rumah. Jadi ini hanya tengok saya spray dengan itu je. Yang ni gantung air putih je. Dia hidup. Jadi air putih ni dengan baja. Baja apa itu newspaper tadi. Yang ni saya tak tabur. Dia sebab saya tak tabur baja kelas. Sebab apa? Kalau tabur kan nanti dalam tu kita nak cuci supaya dia ni macam ni mah. Dia tersekat dalam batu-batu kan. Jadi saya hanya gunakan 100%. Jadi mana yang tumbuh-tumbuhan yang ditanam dalam botol, dalam pasu yang gunakan air kan. Jadi kita galakkan gunakan Nutriboost dah cukup. Satu jenis pun dah cukup. Jadi dia pun tengok kehijauan dia boleh nampak. Jadi dia punya tengok hijau dia memang berbeza. Jadi keunikan lah. Kita dengan apa-apa tanaman, apa hasil-hasil yang kita tanam tu kan, daripada kita gunakan Nutriboost. Jadi bagi sahabat-sahabat yang baru join, jadi sini saya cerita balik. Jadi kita memperkenalkan dua produk daripada perkhidmatan Agropinta. Jadi yang pertama kita memperkenalkan baja organik fras, Black Soldier Fly, ataupun baja organik fras lalat askar hitam. Jadi lalat askar hitam ini dia hayat dia hanya 7 hari. Jadi 7 hari dia hanya untuk bertelur saja. Jadi lalat ini masa 7 hari ni dia tak sentuh makanan sebab dia tak mempunyai mulut untuk makan dan minum. Jadi macam mana dia boleh hidup? Jadi dia sebab masa dia jadikan lalat, telur tu kita perang jadikan lawa. Jadi masa lawa dia makan. Jadi masa dia makan dia tak berhenti. 24 jam, setiap saat, setiap minit, siang malam dia makan saja. Lepas itu makan, buangan dia kita jadikan baja organik. Jadi 100%. Dan lawa lalat askar hitam ni makanan dia hanya bergantung pada buah-buahan, sayur-sayuran, hampas soya, hampas kacang, hampas beras sahaja. Sebab dia boleh dianggap keluarga vegetarian. Makan sayur aja. Lepas itu sisa-sisa dia, buangan dia, kulit-kulit dia, lepas itu bangkai-bangkai dia, kita semua kita proses melalui teknologi moden untuk dijadikan baja organik fras perkhidmatan Agropinta. Jadi produk ini memang boleh dianggap sebagai produk bersih dan suci. Sama juga dengan Nutriboost. Jadi Nutriboost juga kita 100% organik, tak gunakan tinja haiwan. Lepas itu yang ini kita proses melalui teknologi moden terkini, saintifik. Lepas itu kita kepada cecair. Jadi cecair ini dia ini dah siap bancuh. Lepas itu kita terus spray saja. Dia guna. Jadi dua produk memang boleh dikatakan produk inovasi baru. Jadi produk Nutriboost ini semasa Agroflex Perak diadakan pada 29 September hingga 1 Oktober 2023. Hanyalah produk Agropinta ini, Nutriboost ini hanya dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Darul Ridwan, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri
Syarani bin Muhammad. Jadi di sini boleh tengok sijil kan. Jadi boleh mengiktilafkan. Jadi produk hanyalah satu-satunya produk dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Jadi ini ada bukti. Jadi ini produk memang 100% organik, tulen 100% semula jadi dan produk tempatan. Jadi kita boleh nampak ni apa jaminan, kata jamin. Jadi bagi sahabat-sahabat memang boleh yakin ataupun selamat diguna. Jadi apa-apa tanaman-tanaman pada sahabat-sahabat kan, saudara-saudara ni, saudara-saudari, abang katakan, dia tetap akan menjadi. Jadi di sini juga kan, saya bagi pihak perkhidmatan agro, sahabat-sahabat, saudara-saudari, abang-abang, akak-akak kan. Jadi jemputlah, like, share dan komen dalam Shopee Live ini, dan juga join lah setiap kali kita punya live. Jadi kita boleh tukar pendapat dan kita juga mengalu-alukan sahabat-sahabat, saudara-saudari, abang-abang, akak-akak kan, bagi komen. Jadi kita akan jawab. Jadi kita makna kita sama-sama kongsi pengalaman untuk tanaman-tanaman dan menghijaukan bumi Malaysia, dikeliling halaman rumah kita. Jadi kita boleh nampak hari-hari kita keluar rumah, nampak hijau-hijau, mata kita pun sihat, sinar, jadi kita pun happy. Jadi itu yang satu konsep untuk kehijauan. Jadi dengan kehijauan ini makna kita akan elak pada toksik-toksik, jadi banyakkan pada oksigen apalah untuk kita. Jadi kita pun dah hampir hampir 1 jam lah kita sembang. Jadi kita jumpa esok. Esok kita jumpa balik lagi. Jadi mungkin dalam pagi esok saya nak memperkenalkan kopi ala Kazim. Jadi pun salah satu kopi kesihatan untuk kita. Jadi pagi esok saya akan kongsi balik kopi ala Kazim. Jadi saya tunjukkan kopi. Kejap saya bawa kopi itu dah tunjukkan. Okey, di sini saya akan tunjukkan pagi esok. Saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat dengan kopi ala Kazim. Jadi dia dalam kotak ni dia ada 10 sachets. Jadi besok kita sama-sama kita minum bersama dengan sahabat-sahabat, akak-akak, abang-abang, dengan kopi ala Kazim. Yang tadi saya sebutkan di sini, kesempatan saya bawa. Jadi sebab lalat askar hitam, jadi dalam 7 hari dia bertelur. Lepas itu saya di sini saya tunjukkan lawa. Jadi lawa itu kita dah keringkan. Ini lawa dia. Lawa dia. Jadi sebab apa dia peringkat ni dia masih kuning-kuning lagi. Kalau kata kena hitam, dia lah nak jadikan lalat lah. Jadi yang kita keringkan, masa lawa tu dia 40 hari kita keringkan, kita proses gunakan teknologi moden. Jika proses kita keringkan, lepas itu untuk makanan. Di sini. Jadi ikan kol lah, burung dah, ikan warna dah kan, semua jenis lah, ayam dah, semua kita untuk makanan dia. Lepas itu sisa-sisa dia, kulit-kulit dia, buangan dia, kita gunakan jadi apa, baja. Lepas itu kita ekstrak amoni daripada lawa ni, kita masuk dalam baja folia ni. Jadi kita gunakan
teknologi moden untuk keluarkan. Lepas tu dicampur dengan baja emas. Baja emas daripada Australia. Baja emas ini pun dalam pasaran hanya perkhidmatan agroprinter dapat import itu daripada Australia. Jadi itu pun unsur daripada organik. Jadi kita setakat sinilah. Jadi saya dengan secara hormat, jadi kita mengalu-alukan sahabat-sahabat share, komen dan like ni Shopee Live ni. Jadi kita jumpa pagi esok. Jadi selamat malam dan happy dan untuk berehat. Okey, bye bye. Okey.